bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, terbaik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kini beliau berdepan sendiri untuk menjawab soalan-soalan daripada pegawai-pegawai pendidikan Malaysia, khususnya sahabat-sahabat semua. Dan apa yang mengejutkan dan agak melucukan apabila PMX Perdana Menteri tidak meminta nombor telefon lagi. Kerana kita percaya isu ini dipolitikkan, isu ini sengaja dihangatkan oleh pihak pembangkang. Dan yang lebih mengejutkan adalah Parti Muda yang juga turut menjadikan isu ini seperti pembangkang sahabat-sahabat semua. Jadi pada pendapat saya, eloklah Parti Muda ini masuk kepada atau keluar daripada kerajaan dan masuk kepada pembangkang itu. Namun bukan itu apa yang saya ingin kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berdepan dengan warga pendidik, pegawai-pegawai pendidikan untuk menerima soalan dan menjawab secara terus kepada mereka. Inilah Perdana Menteri yang terbaik, dia mendengar permasalahan, mendengar keluhan dan sebagainya. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar apa yang berlaku semasa sesi soal jawab ini. Ya, ini dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Asma binti Muhammad Yusof dari SK Kemumin Kota Baru Kelantan. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah. Okey. Selalu saya gurau bagi nombor telefon, tak boleh lah sekarang ni. Pasal itu pun saya kena hentam ya Rabbi. Aizah kata, jangan minta nombor telefon. Aizah kata aku tak dapat pun saja bergurau dengan anak-anak. Okey, sila semua. Okay, jangan bagi nombor telefon. Alright. Seperti yang kita sedia maklum, kebajikan guru adalah salah satu daripada 7 teras nadi keunggulan yang telah diperkenalkan oleh YB Menteri Pendidikan kita. Terima kasih YB. Soalan saya berkaitan dengan laluan kerjaya guru yang terkait dengan isu kebajikan guru. Bagaimanakah laluan kerjaya guru ini mampu memberi ruang dan peluang kepada kami untuk menyumbang ke arah pendidikan berkualiti? Sekian, terima kasih. Terima kasih Asbah. Seperti mana saya sebut, sedikit banyak penyesuaian imbuhan tetap itu akan saya cuba umumkan dalam tempoh seminggu, 2 minggu. Dan itu insyaAllah saya akan. Ini sementara pelarasan gaji. Kerana QPEX kata kalau nak tunggu pelarasan gaji kena ambil masa 5-6 bulan. Jadi mana yang boleh lakukan sedikit dulu kita buat. Jadi kalau semua tunggu pengumuman dan sedikit penyesuaian ataupun Fadlina tambah hal itu. Okey. Next. Cukup semua boleh tu? Clear Sementara saya umum dalam tempoh seminggu 2. Tarikh ada kan tarikh? Okey. Kalau lambat KPPA yang salah. Baik. Tapi keseluruhan penyusunan semula skim dan pelarasan itu yang saya anggap drastik, ya. Karena saya fikir pendekatan lama itu harus dirombak. Itu akan dilakukan dengan skim pelarasan gaji yang pengusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Ya, sila. Di sini dulu ya. Okey, Assalamualaikum dan salam Madani. Nama saya Muhammad Hazwami Baharim. Saya dari SK Bukit Rangin, Kuantan, Pahang. Okey, saya ingin bertanya berkaitan dengan inisiatif Sekolah Model Khas Komprehensif K9 dan K11. Pada pandangan yang amat berhormat Datuk Seri, adakah inisiatif ini perlu diperluaskan ke seluruh negara bagi memastikan isu keciciran pendidikan dalam kalangan anak-anak yang tinggal di pedalaman, khususnya masyarakat orang asli, dapat diatasi dengan berkesan? Jadi itu soalan saya. Terima kasih Muhammad Azwan. Tahu prinsip dalam pendidikan, democratization of access to quality education. Dia bukan saja
pendemokrasian pendidikan maknanya semua orang boleh masuk sekolah dah. Tapi pendemokrasian dalam arti menjamin mutu yang baik. Ni kadang-kadang kita dengan orang bandar di sekolah-sekolah terbaik, termasuk sekolah saya dulu, Malay College. Kita nak banding, dapat 11A. Kemudian banding orang sekolah di Gua Musang atau di Manik Urai. Bukanlah maknanya Manik Urai sekolah tak baik, tetapi dengan kemudahan, dengan tumpuan, dia berbeza. Sebab itu, kalau sudah ingat seorang pemikir public policy yang terkenal, nama dia John Rawls. Bila dia bicara soal keadilan, dia kata keadilan ini, justice is fairness. Keadilan ini bukan sama rata. Keadilan ini adalah harus, maknanya fair, fair. Adil juga lah. Tapi beza. Justice itu keadilan, mana dia kena fair. Dari konteks keadilan itu dalam Islam adil lah ya. Jadi justice as fairness. Sebab orang bicara soal meritocracy. Kita mesti terima meritocracy itu dasar yang baik. Tetapi meritocracy, sekolah yang punya kemudahan terbaik di Malaysia dengan sekolah yang paling daif. Kemudian kita kata meritocracy. Tak betul. Jadi untuk jawab soalan saudara, memang dalam dasar Kementerian Pendidikan sekarang memulakan test case ini, ujian, dan harus dikembangkan. Saya tak mahu 1-2 sekolah diberikan tumpuan khas dan sekolah sama ada orang asli atau orang pedalaman, sekolah orang Dayak itu dipinggirkan. Itu yang disebut. Ingat prinsip dia democratization of access to quality education. Maksudnya peluang pendidikan bermutu yang meluas. Terima kasih. Ya, sini pula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kalau jadi cikgu ni patut Fadlina ambil alih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Akmarudi bin Muhammad Yusof, guru cemerlang dari SMK Beris Mancu 2 Bacuk Kelantan. Salam menadi Datuk Seri. Saya juga merupakan pengerusi Persatuan Pendidik Profesional Kelantan, satu NGO di Kelantan. Soalan saya satu saja untuk Datuk Seri. Persekitaran pembelajaran yang kondusif dapat menjamin suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Walau bagaimanapun, umum mengetahui bahawa masih terdapat sekolah yang mempunyai bangunan yang daif. Pada pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, apakah langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat ini dapat memastikan masalah bangunan daif di sekolah terutama di Kelantan dapat diatasi? Terima kasih Datuk Seri. Kita dah belanja, peruntukannya ada di sini ya. 1.4 bilion di seluruh negara. Peruntukan untuk program menambah baik bangunan sekolah daif. Kelantan 185.37 juta ringgit. Terengganu 78.93 juta. Pahang, tengok. Pahang Kerajaan Perpaduan dapat paling kurang. Kelantan 185.37 juta, Terengganu 78.83 juta, Pahang 64.15 juta. Tapi bukan sebab negeri, sebab keperluan. Ini rekod sekolah ini daif yang dibantu. Ini untuk tahun ini. Sudah bayangkan ya, untuk 1 tahun saya tambah peruntukan 1.4 bilion ringgit. Kerana tambah Fadina? Ada beberapa angka yang penting ya. 50,000 unit buah komputer. Tapi inilah sampai tahun 2000 bulan Oktober. Macam mana KSU lambat sangat? KSU jawab. Dia sebab saya lulus awal tahun dan hal-hal yang mendesak macam tempatan bajet jadi lepas tu saya kata segerakan. Tapi proses tender itu biasanya 6 bulan. Jadi saya nak peringatkan kalau macam komputer sekolah lain kalau walaupun kita tender tak boleh, dia sakau. Bahaya. Pasal dia wuding. Ada dia punya kelemahan besar situ. Tapi kurangnya kita buat pre-queue, selected tender.
Kalau kes-kes punya komputer untuk dan lain-lain projek besar, saya akan pastikan kita runding dengan Kementerian Keuangan, kita bagi kelonggaran ikut proses tender terhad dan disegerakan supaya boleh selesai dalam masa 3 bulan. Jadi tak payah tunggu sampai bulan Oktober. Peruntukan dah ada sejak bulan Januari, Februari. Tapi kita boleh siap komputer Oktober. Mana we lose 1 year. Tapi ini kerana proses lah. Kemudian pemberkasaan program digitalisasi Institut Pendidikan untuk 4 juta. 4.4 juta ringgit untuk Kelantan, 2.2 juta ringgit untuk Terengganu, 2.9 juta ringgit untuk Pahang. Nah, itu saya nak sebut nanti kata Nuan ni umum. Duit dah lulus. Maknanya tak macam Felda. Felda lulus, mafi fulus. Itu yang perbezaan ada setengah pertelingkahan sikit ni. Dia lulus, tapi fulus tak bagi. Lulus perupusan hutang ya, untuk Felda. Tapi kalau tak bagi, dia tak selesai. Jadi pengurusan Felda bagi tahu, dia boleh lulus itu dia hantar surat. Tapi kalau wang kerajaan persekutuan tak bagi, tidak diperuntukkan. Lulus tahun 21. Peruntukan tak ada 21. Tahun 22 tak ada peruntukan. Jadi dia lulus, popular, semua orang sokong, tepuk tangan, bagi undi, duit tak ada. Dan bila saya ambil alih, saya kata macam mana ni? Dia Felda kata kalau tak bagi tahun ini, sampai tempoh kami dah sangkut. Tidaklah muflis, tapi mana tak boleh lupuskan hutang. Jadi orang tu walaupun kata nampak lupus hutang, maka dia tak boleh bagi apa-apa peruntukan dan kebajikan projek kepada rakyat, termasuk kepada peneroka. Maka sebab itu saya tanda tangani kelulusan itu pada 27 Jun yang lalu kepada Felda 990 juta, mana 1 bilion ringgit 1 tahun. Baru saya lulus, itu yang dia gaduh. Tapi nak gocoh buat apa? Bab ni ya. Apakah saya kata tak diluluskan oleh Tan Sri Maidin? Dia lulus, betul. Tapi saya kata dia lulus, tapi maafi fulus. Jadi saya yang keluarkan fulus itu. Saya bagi peruntukan dalam maknanya, kalau tengok akaun kerajaan, 1 bilion tahun ini, Anwar peruntukan kepada Felda untuk maksud pelupusan. Namun dalam kempen dia jawab, tak betul. Perdana Menteri bohong kerana dia bukan bagi kepada peneroka, dia bagi kepada Felda. Tengok argumen teknikal. Sebab tu kita suruh masuk sekolah, belajar. Sebab tu kena cikgu tu kena cerdik. Okey, ada lagi tak? Tak ada cukup lah pengumuman tu ya. Ada lagi yang tinggal. Terbaik, itu dia sahabat semua, sedikit pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan Felda. Dan yang paling ya, hari ini kita mendengar bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berdepan dengan keluarga pendidik, pegawai-pegawai pendidikan ya di Kelantan. Untuk apa? Untuk mendengar soalan-soalan daripada mereka, dan secara terus ya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Kementerian Pendidikan ya memberikan jawapan yang tuntas ya, dan juga mengumumkan beberapa bantuan yang telah pun diluluskan oleh Perdana Menteri dan juga Kerajaan Persekutuan. Terbaik. Inilah kerajaan yang mampu ya, yang terbaik, yang menjalankan tugas mereka dengan pantas ya untuk menyelesaikan isu-isu yang tidak dapat dilaksanakan ya, seperti mana cerita Felda ini sahabat semua. Hanya pandai lulus tapi tidak bagi bantuan dari segi kewangan dan sebagainya. Akhirnya siapa yang mendapat susah ialah Felda itu sendiri ya. Jadi inilah ya bezanya ya, jadi bapa pengumuman ataupun menjadi bapa kepada menghargai ataupun menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Ya, itu dia. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda bersetuju? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntik, lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga GTA, geng takut Anwar. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau, sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan.
Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.